Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hari Jumaat, salam subuh. Dah solat ke belum? Alhamdulillah, sekiranya anda dah solat. Kalau jika belum, solatlah segera sebelum anda disolatkan. Okey, baiklah, pada hari ini saya akan berkongsi sedikit tip terutama bagi para pelajar lepasan STPM, asasi, matrikulasi maupun diploma yang telah mengisi bawang review dan telah mengisi pilihan Jazah Sarjana Muda Pendidikan Universiti Awam. Dan sudah pasti pilihan ISMP Universiti Awam perlulah diletakkan pilihan dua pilihan yang teratas jika berminat untuk menjadi seorang profession perguruan. Okey, perkara yang paling anda sangat-sangatlah tekankan pada masa kini ataupun generasi kini, dan anda perlu ketahui option peluang yang anda pilih itu adakah sama, adakah betul-betul ataupun tidak menjamin peluang pekerjaan setelah anda tamat pengajian nanti selama 4 tahun di Universiti Awam. Okey, yang kedua, setelah anda pilihan option yang anda pilih itu adalah tepat dan anda telah mengisi dan sekiranya melepasi syarat am dan syarat khas, sudah pastinya anda akan dipanggil bagi menduduki ujian meksi, dan anda perlulah menjawab ujian meksi ini sebagai satu kayu pengukur sebelum anda bergelar sebagai seorang mahasiswa pendidikan. Yang ketiga, jika anda dah lulus ujian meksi, barulah anda dipanggil dan berduka dalam pendidikan Universiti Awam. Okey, bermulanya pada tahun lalu ujian meksi dan temuduga pendidikan telah dilakukan secara atas talian, memandangkan negara kita pada masa kini telah berlaku telah merebak virus pandemik COVID-19 yang menyebabkan kesemua aktiviti temuduga telah berlangsung secara atas talian. Okey. Sebenarnya saya nak tekankan berkaitan dengan ujian meksi. Ujian meksi, kebiasaannya yang anda perlu tahu bahawa ujian ini sememangnya untuk menguji ataupun menjadi kayu pengukur untuk anda semua, sama anda ni layak ataupun tidak untuk bergelar sebagai seorang profession perguruan. Dan jujur untuk saya perkatakan bahawa anda perlulah menjawab seolah-olah anda sebagai seorang guru dan meletakkan diri anda di tempat seorang pendidik. Misalnya soalan yang familiar setiap tahun akan diajukan ataupun akan keluar dalam ujian meksi berkaitan dengan gaji seorang guru. Misalnya, jika gaji seorang guru RM500, adakah sama ada anda bersetuju, tidak bersetuju, sangat bersetuju ataupun tak pasti misalnya. So anda kena tahu adakah anda meletakkan sebagai seorang guru ni untuk sememangnya mengharapkan gaji yang besar ataupun untuk memperoleh manfaat pada masa akan datang, maksudnya untuk saham akhirat anda semua. Yang kedua, mungkin akan ditanya ataupun dipersoalkan dalam ujian meksi berkaitan dengan tugas profession perguruan. Kebiasaannya selalu ditanya berdasar tugas seorang guru ibarat tugas sebagai seorang kerani. Sama ada anda bersetuju ataupun tak bersetuju, ataupun sangat bersetuju, sangat ataupun setuju misalnya. So anda kena buat pilihan, adakah tugas guru, tugas perkeranian ni membebankan seorang guru misalnya. Ini soalan-soalan yang kebiasaannya familiar ataupun yang sering diajukan setiap tahun dalam ujian meksi.
Okey, jika anda mampu untuk jawab dan lulus, alhamdulillah, dan anda dipanggil dalam temuduga pendidikan. Kebiasaannya, okey, untuk temuduga pendidikan, apa yang boleh saya perkatakan bahawa kebiasaannya soalan-soalan yang dikemukakan berdasarkan option pilihan yang anda pilih dan yang anda dipanggil dalam temuduga pendidikan. Misalnya, sekiranya anda telah mengambil ataupun telah dipanggil temuduga dalam Jazah Sarjana Muda Pendidikan Bahasa Melayu, dan sememangnya soalan-soalan yang dikemukakan adalah berdasarkan option pilihan anda, dan soalan ini kebiasaannya saya yakin dan soalan yang paling familiar ataupun famous, yang kebiasaannya ditanya, kenapa anda mahu menjadi seorang guru? Kenapa anda memilih program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Bahasa Melayu? Okey, benda ni perkara yang sangat-sangat famous dalam temuduga pendidikan. Tak kisahlah sama ada anda bergelar sebagai ataupun anda memohon sebagai seorang guru bahasa guru ganti pun, ataupun sebagai di dalam temuduga SPP pun, kebiasaannya soalan-soalan sebeginilah yang familiar ataupun yang famous yang perlu anda tahu. Okey, yang ketiga, okey, berkaitan dengan simulasi pengajaran. Okey, simulasi pengajaran iaitu micro teaching. Benda ni perkara yang sangat-sangat penting, terutama bagi pelajar profession perguruan, yang perlu harus ditekankan, di mana anda perlu mengajar sebagai seorang guru. Anda perlu buat satu simulasi pengajaran dan pilih subjek ataupun mata pelajaran yang dirasakan sesuai, yang boleh untuk anda mengajar. Okay, dalam simulasi pengajaran, apa yang sangat penting untuk anda semua ketahui, di mana bagaimana bahan pengajaran yang anda buat ataupun create ataupun lakukan ni, pastikan bahan pengajaran ini boleh mampu untuk menarik perhatian para pelajar. Okey, saya yakin bahawa pelajar pada masa kini cepat untuk bosan dalam bilik darjah, dan kebiasaannya diorang ni akan selalu mengantuk dalam bilik darjah. So kita sebagai seorang bakal guru, kita kena perlu create ataupun perlu bersikap kreatif. Bagaimana kita nak create satu bahan pengajaran yang mampu untuk menarik perhatian para pelajar. Okey, yang kedua, suara, intonasi. Intonasi suara sangat-sangat penting dalam micro teaching. Yang ketiga, yang ketiga apa dia? Yang ketiga, anda perlu lakukan berdasarkan pembelajaran abad yang ke-21, memandangkan kita sekarang ni berada dalam abad yang ke-21, dan kita kena selarikan apa yang kita ajar tu berdasarkan PAK 21. Okey, yang keempat, anda kita sebelum kita melakukan simulasi pengajaran, kita haruslah menunjukkan keterampilan ataupun berpakaian seperti seorang guru. Sebab apa? Sebab kita nak menunjukkan kepada para pelajar ataupun kepada panel yang kita ni mampu ataupun kita ni layak untuk menjadi seorang guru. Dan walaupun pada hakikat sebenarnya kita ketahui kita ada kekurangan dalam simulasi pengajaran, dan benda ni haruslah kita tekankan supaya kita dapat perbaiki sewaktu kita dah bergelar seorang guru pada masa akan datang. Kita tunggu part yang seterusnya daripada saya. Sekian, terima kasih.